Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kalau kita tak datang pasal hujan, dapat bala tak? Dapat. Dengan syarat kalau tak hujan kita datang, bila hujan tak datang, itu halangan. Halangan itu sesuatu yang tak boleh elak lah. Sebab kita akan datang tapi dah hujan tak boleh datang, tersekat sebab hujan. Allah masih lagi bagi pahala kat kita sebab kita biasa datang. Ini hujan tak datang, masya-Allah. Baik, kita sambung tajuk tentang keadaan di akhirat besok. Tuan-tuan sekalian, satu hari ada orang daripada Iraq datang ke Madinah, jumpa dengan Imam Maliki. Dia buat 40 soalan. Nak tanya Imam Maliki jawab 2 aja. 40 soalan, Imam Maliki jawab 2 aja. Orang tu macam nak marah lah, tapi apa nak buat kan. Kata Imam Maliki, aku tak tahu yang lain tu. Aku tak mau jawab sebab aku tak tahu. Yang 2 tu aku tahu dan aku jawab lah. Dan kata Imam Maliki, kau pergilah setiap lorong di Madinah, cakap dengan semua orang, kata Imam Malik tak ada ilmu, tak cerdik. Aku tak marah. Tak marah. Tuan-tuan sekalian, saya cerita bukan apa. Ustaz ni pun kadang-kadang dia tak boleh jawab soalan. Biarkanlah, tak boleh jawab, tanya orang lain. Baik. Dan banyak persoalan tu, tuan-tuan sekalian, persoalan tentang alam ghaib, tentang mati, azab kubur, keadaan neraka, syurga dan sebagainya. Contoh, tuan-tuan sekalian, saya sebut sebelum ni. Setiap orang akan masuk syurga kecuali mereka yang tak mau. Mereka tak mau tu apa? Rasulullah, ada orang tak mau syurga ke Rasulullah? Orang tak ikut ajaran aku, dia tak mau syurga lah. Persoalan saya adalah, ajaran Nabi tu berapa banyak? Kita tak belajar semua. Jadi kita harapkan semoga Allah mengampunkan dosa kita, sebab kita memang nak jadi orang alim tapi tak sempat. Contoh tuan-tuan sekalian, masa saya kecil-kecil dulu duduk di kampung di Kelantan, bila kat nak maghrib tu, dia panggil anak-anak termasuk dalam rumah. Tuan-tuan ibu sekalian, ini bukan adat, ada hadis Nabi. Disebut satu hadis, bila waktu senja datang, suruh anak-anak kamu masuk dalam rumah, tutup pintu dan tingkap, sebab syaitan berkeliaran di halaman rumah waktu senja. Senja ni agak setengah jam sebelum maghrib lah. Lepas maghrib buka balik tingkap, tak apa. Jadi contoh, bukan semua ilmu kita tahu. Ilmu mungkin tuan dengar kali pertama malam ni. Bila waktu senja, jangan nak rayap tidak menentu, masuk rumah, tutup pintu dan tingkap. Satu. Tuan-tuan sekalian, nak sebutkan supaya benda-benda begini kita kena rasa sungguh-sungguh sungguh-sungguh sedih sebab banyak ilmu yang kita tak tahu. Baik. Contoh tuan-tuan sekalian, tidak bergerak tapak kaki anak Adam di padang mahsyar. Sengaja tanya 4 perkara. Masya Allah. Pertama, sihat badan.
dihabiskan ke mana sihat badan masa muda-muda, masya-Allah. Kedua, nak sebutkan masa habis waktu muda dihabiskan ke mana. Sihat badan satu, masa muda dihabis ke mana. Ketiga, ilmu amal ke tidak. Keempat ialah harta dari mana dapat, ke mana belanjakan. Panjang agenda akhirat besok, masya-Allah tuan-tuan. Semakin kaya orang tu semakin banyak problem tentang kekayaan dia. Baik ilmu tu. Allah nak tanya ilmu kamu amal ke ataupun tidak. Baik tuan-tuan sekalian, ilmu ni ada masa semacam ilmu tu macam-macam wajib, tapi ada orang tak amalkan. Contoh Nabi kata apa? Simpan janggut dan pendekkan misai. Simpan janggut dan pendekkan misai. Bunyi tu macam mandaturi, macam wajib simpan janggut ni. Tapi saya ingat saya, Datuk Dr. Harundin dengan abang dia Abu Hasan Din tak ada janggut, tak ada misai. Tu apa cerita? Baik, di Mesir tuan-tuan tak boleh pakai janggut. Sebab janggut ni merupakan amal, simpan janggut amal lawan ikhwan muslimin. Diharamkan di Mesir, muslimin gerakan Islam ketika itu. Jadi tak pakai janggut lah. Di Saudi, pelajar-pelajar yang tak ada janggut tak boleh belajar dekat Saudi. Jadi kita nak tahu mana satu wajib, mana satu sunat. Baik, kadang-kadang bunyi hadis tu macam wajib. Contoh Nabi kata apa? Nabi sebut satu hadis, bila masuk masjid jangan duduk kecuali semayang dulu 2 rakaat, sunat 2 rakaat. Seolah-olah masuk masjid mesti semayang 2 rakaat sebelum duduk. Kecuali ustaz tengah mengajar atau baca khutbah, tak payah semayang, cuma baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, tuan-tuan sekalian, oleh sebab itulah saya tak tahu nak jawab. Satu lagi tentang hadis tadi, tidak bergerak tapak kaki anak Adam di padang mahsyar sehingga tanya 4 perkara tu: sihat badan, umur muda, ilmu dan juga harta. Tapi hadis lain mengatakan amalan pertama besok Allah kira sembahyang fardu. Baik, kalau fardu tidak sempurna, Allah tengok sembahyang sunat yang kita buat untuk menambah fardu tidak sempurna. Saya tanya ustaz lain, mana satu dulu ni? Tapak kaki tak bergerak ke? Ataupun dia tanya soalan semayang dulu di mana? Ustaz tu jawab, saya tak faham. Wallahualam. Baik, tuan-tuan sekalian, nak sebutkan juga tentang alam ghaib, tentang akhirat ni. Kita tak boleh jangkau dengan otak kita yang macam ni lah, macam otak kita ni. Contoh, seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, bila kiamat? Dia tanya soalan tu. Nabi kata, aku dah cakap aku tak tahu bila kiamat ni. Cukupkah amalan kamu? Tidak Rasulullah. Habis tak, kenapa tanya? Ya Rasulullah, aku ni cukup sayang pada kamu. Hari-hari aku nak tengok rupa kamu, baru senang. Tapi ya Rasulullah, aku ni sedih sungguh, besok kalau mati engkau masuk surga, aku masuk neraka. Sedihnya sebab aku sayang kamu Rasulullah. Takkan dunia saja nampak, akhirat besok tak nampak. Ya Rasulullah, kalau kau masuk surga, aku masuk neraka. Sedihnya Rasulullah. Dia kata, setiap orang akan masuk surga dengan siapa dia sayang. Jadi tuan-tuan sekalian, persoalan besar saya, takkan sama taraf surga Nabi yang sekarang tu? Macam mana Allah susun? Wallahu alam. Sebab kadang-kadang kita duk fikir lain, Allah cakap macam lain. Macam saya sebut dulu lah, bila Nabi sebut, bila Quran sebut surga dan neraka ni seluas langit dan bumi. Tuan-tuan sekalian, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, luas neraka, luasnya surga, seluas bumi, langit dan bumi, di mana Allah letak surga dan neraka tu? Oh, dia salam begitu.
Nabi cerdik. Nabi tanya apa? Nabi kata apa? Itu tak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Macam Allah masukkan siang kepada malam, malam kepada siang. Sekarang dia masuk malam. Siang pergi ke mana? Besok pagi pukul 7.24 naik matahari. Pergi mana malamnya? Itu nak gambarkan tuan-tuan, itu jawapan Nabi SAW untuk persoalan macam tu. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Allah sebut tentang alam akhirat, tentang ke syurga ni, kita kena terima seadanya sebab di luar jangkaan kita. Baik, ambil satu contoh tuan sekalian. Kita ada nyawa. Nyawa tu dalam diri kita lah. Kat mana nyawa tu? Kita pun tak tahu, kerja Allah Subhanahu wa taala. Bila bangun pagi baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Puji bagi Allah yang hidupkan kami lepas kami mati malam tadi. Dia kepada tempat kembali. Tuan-tuan sekalian, kita punya bentuk badan ini istimewa. Istimewa kenapa? Kita tak mampu buat dan kita tak boleh apa-apa diri kita walaupun kita milik diri kita ni. Sebab tu tuan haram bunuh diri sebab kita milik Allah Subhanahu wa taala. Sebaru dapat satu ilmu bila baca buku, rupanya tuan ibu sekalian, lubang pernafasan dengan lubang makanan tu lubang yang sama. Lubang itulah makanan masuk, lubang itulah nafas kita masuk, keluar masuk nafas. Tak tersekat ke? Tak tersekat ke? Masya Allah tuan-tuan sekalian, ibu sekalian, cuba buat sekarang ini. Bila kita telan makanan, tak boleh menafas. Dan bila kita menafas, tak boleh telan air liur contoh kan. Macam mana dia buat? Allah tahulah. Berjuta bilion manusia di bumi itu Allah boleh jaga semua, sampai itu pun kita tak mampu buat, sedangkan Allah mampu buat. Masya Allah. Baik, saya sebut ni tuan-tuan nak bagi tahu bahawa alam akhirat ini kadang-kadang Nabi sebut dan sebagainya macam kita tak faham. Tak faham kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tak kurnia kepada kita ilmu, melainkan sedikit saja ilmu. Baik, tersambung tuan-tuan sekalian keadaan syurga dan berbagai nikmat. Tuan-tuan sekalian, kenapa Allah sebut syurga? Supaya kita bersedia untuk masuk syurga. Baik, itu pun ada syarat-syaratnya. Seulang balik sebelum Nabi kata apa? Siapa yang tak ada cita-cita untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tak minat nak jumpa dia di akhirat besok. Di setiap kita ni, ilmu mana tuan-tuan? Ilmu kita azam diri kita, aku nak jumpa Allah Ta'ala di akhirat besok. Jadi kena banyakkan amalan, kurangkan dosa. Kurangkan dosa. Baik. Yang satu lagi tadi macam mana? Semua akan masuk syurga kecuali orang tak mau. Siapa tak mau tu? Tak ikut ajaran Nabi. Saya sebut tadi tuan-tuan, ajaran ini banyak. Cuma nak sebutkan tuan-tuan sekalian, ada satu peristiwa, ada orang tu dia makan dengan tangan kiri, makan tangan kiri, dia marah dia, makan tangan kanan dah, makan kiri tu syaitan. Rasulullah, tangan aku kidal, Rasulullah kanan tak boleh guna. Nabi ketuk tangan dia tu, ketuk tangan dia, akhirnya terkulai. Dia makan tangan kanan. Kenapa tadi tak boleh, sekarang dah boleh? Dia tangan ni Nabi dia ketuk, jadi tak boleh guna pakai tangan kanan. Dan kisah seperti ini saya nampak besarnya dosa bila makan tangan kiri, sampai Nabi ketuk tangan orang tu. Masya Allah. Baik, itu satu contoh supaya kita ni ingat apa ajaran Nabi untuk kita ikut dan sebagainya. Sebab tu senasihat ginilah tuan-tuan sekalian, baca doa selalu lepas sembahyang dan bahasa kita lah, ya Allah Tuhanku, jadikan aku hamba-Mu yang selalu ikut ajaran Rasul-Mu, ya Allah. Jadikan aku sentiasa ikut ajaran Rasul-Mu. Jadi kalau kita lupa, tak tahu, tak ingat, tak belajar, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Sebab kita bukan nak tinggalkan ajaran Nabi, cuma kita tak sampai lagi ilmu tu pada kita. Masya Allah. Baik.
Ketahuilah bahawa perumahan yang sudah engkau maklumi betapa besar kesengsaraan dan kesukarannya itu, di sampingnya ada pula suatu perumahan yang lain yang luar biasa kenikmatan dan kesenangannya. Apa perumahan ni? Ya, surga neraka macam rumah lah tuan-tuan. Dalam surga tu ada rumah dalam rumah. Apa cerita? Ada satu hadis tuan-tuan, Nabi kata apa? Bila seorang anak meninggal dunia, anak kecil belum balik, maka untuk anak seperti ini syarat mak dan ayahnya redha dengan anak itu yang mati kecil. Tidak sangka buruk Allah Ta'ala nak ketuk kepala ding sebab kecewa. Sebab kenapa mati anak kecil, mengandung 9 bulan punya teruk, mutah-mutah dapat anak mati, Masya Allah. Jangan. Maka Nabi kata, siapa yang ada anak kecil meninggal dunia, mak dan ayahnya redha, Allah sediakan untuk anak itu satu rumah dalam surga, namanya Baitul Hamdi, rumah kepujian. Masya Allah, surga dah hebat dah. Ada rumah lain, dia ada autonomi tersendiri tu anak kecil tu. Dan tuan-tuan, anak ni besok di akhirat akan dia keluar dari pintu masa cari mak dan ayah dia. Lepas tu tuan-tuan, bila anak tu dah bersifat, bagi nama. Yang bagi nama sebab dia nak cari kita. Kalau dia nama senang dia cari siapa ni, Hamidi ataupun Abdul Rahim dan sebagainya itu. Cuma dengan syarat tuan-tuan sekalian, kita pun adalah asas amalan. Jangan letak semayang besok nak anak-anak ambil kita masuk surga, pergilah, tak jadi begitu. Kerana modal segi amalan kita baik. Jadi nak sebutkan tuan-tuan, di samping kita berdepan dengan kesusahan di akhirat besok, tuan-tuan sekalian, Allah sediakan nikmat iaitu syurga. Baik. Maksud tuan-tuan sekalian, seseorang yang dijauhkan dari neraka tentu dapat memasuki perumahan yang baharu, yang bahagia ini, kerana itu balasan untuk orang yang baik. Kecuali beberapa orang yang ditentukan seperti orang-orang yang berdiam di Araf, mereka ini tidak di surga dan tidak di neraka. Tuan-tuan, surah Al-Araf, saya tak faham kenapa jadi begitu. Orang yang tak dapat masuk surga, tak dapat masuk neraka, dia duduk dekat Araf. Araf ni di tengah-tengah antara. Saya tak pasti sampai bila jadi begitu. Kedua tuan-tuan sekalian, bagi saya tak mungkin orang tu sama banyak pahala dan dosa. Sebab tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada keutamaan tertentu yang mungkin Allah ambil kira. Contoh Nabi sebut satu hadis, orang yang paling baik ialah orang yang paling baik sesama manusia. Kalau besok ada orang tu semayang pun tak sempurna, tapi dia baik dengan jiran tetangga, dan takkan itu Allah tidak kira. Baik. Kedua, orang beriman yang sempurna imannya, lidah dan tangannya tak menyusahkan orang lain. Itu satu hal. Jadi Al-Araf ni kena cek balik tafsir. Macam mana orang jadi begitu, tak syurga dan tak neraka. Kedua, sampai bila jadi begitu. Ketika tak kriteria dia macam mana jadi tak dapat syurga dan tak masuk neraka. Masya Allah. Baik, mereka ini tidak syurga dan tidak di neraka. Benar, perumahan yang penuh kebahagiaan itu ialah syurga. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan ada amalan-amalan yang memang Nabi sediakan untuk kita masuk syurga. Terlalu banyak. Cumanya tuan-tuan sekalian, pastikan kita buat istiqamah. Kedua, pastikan amalan kita tak bocor. Baik. Contoh, tuan-tuan, ada satu hari Nabi bagi tahu isteri dia, Ummu Habibah. Dia kata, siapa yang sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur, dua rakaat atau 4 rakaat terus sebelum zuhur, dan lepas zuhur 4 rakaat, sebelum 4, selepas 4, Allah haramkan dia masuk neraka. Kata Ummu Habibah, bila Nabi cakap itu, aku tak tinggalkan amalan-amalan ini. Senang tak? Senang, tapi kena istiqamah lah. Baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, 2-3 hari lepas saya sempat dengar kuliah di tempat saya disampaikan oleh Ustaz Ali Gaddafi.
anak kepada Ustaz Tunggul Wahidin. Dia kata apa? Dia kata kita ni bila Nabi kata bila kita mati amalan kita putus, kalau 3 perkara pastikan kita buat. Antara dia kata apa? Nabi kata apa? Bila mati anak Adam putus amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan. Baik. Ustaz Ali Nabi sebut senang je. Dia kata apa? Cuba kita ajar pada anak kita, ajar pada isteri kita, keluarga kita, satu amalan yang Nabi kata apa? Ada 2 kalimah, ringan pada sebutan, berat pada timbangan. Ada 2 kalimah, ringan pada sebutan, berat pada timbangan. Apa benda tu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksud Allah dengan kepujiannya, maksud Allah dengan kebesarannya. Senang, tak patah lidah pun. Ringan pada sebutan, berat pada timbangan. Baik, ilmu yang manfaat. Bagi ilmu pada orang, ilmu tertani saja. Baik, agak berapa orang boleh amal? Kita sampai ni sampai pada ni sampai ni, akhirnya mungkin amal tu 50 orang, 50 pahala dapat kat kita sebab kita sampaikan ilmunya begitu, masya-Allah. Jadi itulah contoh, kalau kita faham cari pahala akhirat, benda tu memang ada pun, kecuali kita tak mau, kita tak belajar, kita tak faham, masya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, mari dari itu perintahkanlah dirimu sendiri dan campakkanlah ia dengan ketakwaan supaya dapat memperoleh kerajaan yang maha besar ini. Maksud tuan-tuan, saya sebut dulu arwah Tok Guru Nik Aziz, dia kata apa? Siapa nak kahwin perempuan cantik, jangan sayang duit ribu-ribu, sebab perempuan cantik ni istimewa lah. Jangan sayang duit ribu-ribu. Kau nak surga yang cantik, jangan fikir soal letih, soal mengantuk, soal macam banyak kerja. Usaha untuk surga tu. Gitu. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita usahakan supaya kita dapat surga dan tak masuk neraka. Fikirkanlah tenang-tenang perihal para penghuni surga. Alangkah gembiranya mereka itu. Wajah mereka nampak cemerlang, penuh dengan kesenangan. Minumannya tertutup rapat dengan cap apa benda, wallahu alam, duduk di atas singgasana batu-batu indah atau jauhar yang bagus-bagus bersandar di atas sofa-sofa yang diberikan di tepi sungai yang serba indah pemandangannya. Tuan-tuan sekalian, kita cerita pada orang, ustaz cerita pada tuan-tuan sekalian, dengar je lah. Kau tak dengar pun kita tahu ini syurga. Nikmatnya tak terkira banyak. Cuma tuan-tuan ada sebutkan di akhirat besok dia ada buah rambutan, ada durian, ada mangga. Kita kata, oh dah ada kat dunia. Tak ada, tapi rasanya lain-lain. Rasanya lain-lain sebab tak sama dengan rasa masa kita di surga itu. Baik, aliran sungai itu bukan air biasa, tapi berupa minuman arak, namun tidak memabukkan, juga madu atau susu yang putih jernih lagi bersih. Tuan-tuan, akhirat besok boleh minum arak berapa ribu liter pun tak apa. Nak kata nak, tak payah pun tak apa, sebab banyak benda yang kita nak minum lagi. Baik, mereka dipetik oleh anak-anak dan bujang-bujang di hasil kediaman itu dengan bidadari molek dan cantik-cantik bagaikan mutiara marjan, dan macam-macam kitab tak pernah dengar. Manikam tu pun Firdaus pun permata, marjan permata, luk-luk permata, semua tu cantik-cantik di akhirat besok. Cuma tuan-tuan sekalian, dalam seronok-seronok itu ada keseronokan lagi. Baik, contoh tuan-tuan sekalian, saya sebut dulu. Bila Nabi sebut satu hadis, bila mana-mana perempuan yang semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat pada suaminya dan jaga diri dia, kehormatan suaminya dan kehormatan dia semasa suami tak ada rumah, Allah bagi dia kunci surga, mana tak masuk. Istimewa. Isteri yang macam tu lebih istimewa pada suaminya.
Dia boleh masuk pintu syurga, kunci mana yang pada dia. Mana tuan-tuan sekalian, kalau suami duduk syurga yang sama, isteri yang istimewa boleh pergi mana syurga dia suka. Sebab amal dunia dulu terlalu cantik. Baik, semayang, puasa, tak pada suami, dan jaga kemaatan dirinya suami tak ada rumah. Masya Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam syurga itu para ahlinya dapat melihat zat yang maha merajai, yang mulia. Wajah-wajah mereka nampak sangat gembira memperoleh nikmat itu. Segala yang diinginkan dengan segera dapat dilayan, dan keadaan mereka itu bakal untuk selama-lamanya. Tuan-tuan sekalian, di akhirat besok, nikmat paling besar bukan bidadarinya, bukan makanannya, bukan hebat suasana. Dapat apa dah? Dapat tengok wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tu? Allah bagi mata mana untuk kita, dan macam rupa Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu dijelma untuk kita, dan suasana kita tak dapat gambarkan. Tuan-tuan sekalian, bila disebutkan begini, dapat tengok wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nikmat yang paling besar. Saya bagi contoh begini lah tuan-tuan sekalian. Katakanlah kita ada peluang, majikan bagi kita cuti sebulan ke London, sebab kita nak pencen, bagi kita sebulan melancong ke Eropah. Jadi kita bagi nak isteri kita sebulan, syarikat taja semua, dan kita balik tu kita beli satu kereta api yang hidup dengan bateri, bagi anak kita main. Anak kita tu umur 3 tahun. Baik, dia bangun pukul 6 pagi dah main kereta api tu sampai pukul 6 petang. Tak makan, tak minum, cakap makan ni, tak maulah nak main. Dia nikmat main tu, tak makan pun tak apa. Masya Allah. Akhirat besok itu tuan-tuan, nikmat tengok wajah Allah Ta'ala melebihi segala-galanya, sehingga kita tak dapat benda lain tak apa, janji dapat tengok wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tuan-tuan, macam saya sebut tadi lah, kadang-kadang kita tanya soalan-soalan tu, Nabi jawab, kita tak boleh jawab. Macam tadi lah, kat mana tak syurga dan neraka, dua-dua tu besar. Nabi kata tak susah bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ada contoh lain di akhirat besok, dapat tengok wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka jikalau kita telah menyedari demikian itu, maka kini perhatikanlah pada dirimu sendiri. Baik tuan-tuan sekalian, cuma nak sebutkan beginilah, ada satu zikir munajat, saya tak pasti, katanya Imam Syafi'i punya, katanya wali perempuan Rabi'atul Adawiyah, wallahu alam. Ini cara adab Allah SWT tunduk diri pada Allah Ta'ala. Apa benda? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafir dzambil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk syurga kamu. Ya Allah, tak layak masuk syurga firdaus kamu. Mana tak layak? Hidup 60 tahun masuk syurga sampai bila-bila. Malu, Masya Allah. Tak layak masuk syurga. Tapi wala aqwa ala nal jahim, tubuhku ni tak tahan dengan bakaran api neraka tu. Masya Allah, merendah diri. Nak masuk syurga tak layak, nak masuk neraka tak tahan badan, kena bakar. Apa nak buat? Fahabli taubatan waghfir zunubi. Ya Allah Tuhanku, ampunkan dosaku ya Allah. Fa innaka ghafir dzambil azim. Engkaulah perampun dosa-dosa besar. Baik tuan-tuan sekalian, kalaulah kita dapat merendahkan ni macam tu, baguslah. Ni orang istimewa bermunajat macam tu. Nak masuk surga tak layak, habis nak masuk neraka tak tahan, kena bakar. Jadi apa nak buat? Ampun dosa. Bila ampun dosa ni, insya-Allah mudah-mudahan dah masuk surga lah. Cuma nak minta surga tu malu. Macam cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub tuan-tuan, dia sakit. Dia sakit tu teruk jugalah. Cuma saya nak beritahu, Nabi sakit
tak sampai ke tahap sampai menghinakan dia, sampai orang tak pergi dekat, tak sampai begitulah. Cuma dikatakan bila Ayub ni sakit, isteri bagi tahu, minta nak Allah supaya kamu sembuh, minta Allah supaya kamu sembuh. Kata Nabi Ayub, malulah, Allah bagi sak 40 tahun, bagi sakit sekejap takkan tak boleh sabar. Itu Nabi Ayub, bukan kita. Kita ni bila sakit makanlah ubat. Sebab nak ambil wuduk sejuk, nak pergi masjid surah tak boleh, mintalah. Sebab sihat badan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sama dengan Nabi. Begitu. Baik. Tuan-tuan sekalian, kalau kita sedar tentang yang itu, maka perhatikanlah pada diri kita sendiri, amalan kita. Cuma tuan-tuan sekalian, sebut awal tadi, pastikan amalan-amalan kita menepati piawaian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut selalu, tuan-tuan, kita baca setiap malam lepas isyak, tabarakalladzi, ayat kedua tu Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jika mati hidup, Allah nak uji siapa antara kamu amalan paling baik. Bukan paling banyak, yang paling baik, baik dan banyak. Tapi mula-mula baik dulu. Baik macam mana? Ini kada ilmu, tuan-tuan ibu sekalian. Baik ini dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan kemuncak apa kita panggil di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, ketika itu sahabat-sahabat ni yakin dengan Khalid bin Al-Walid jadi panglima perang. Baik, Khalid Al-Walid ni jadi panglima perang, dan orang yang tentera-tentera yakin tentang Khalid bin Al-Walid. Tapi Sayyidina Umar, khalifah ketika itu, dia fikir lain. Dia fikir bila rakyat ni meletakkan Khalid Al-Walid, menentukan kalah dan menang, lupa Allah Ta'ala. Allah ya akan bagi menang tu Khalid Al-Walid. Maka Sayyidina Umar lucukkan jabatan Khalid, jadilah dia rakyat tentera biasa. Khalid bukan nak berontak, tidak. Dia kata, aku berjuang bukan kerana Umar, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut kajiannya, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar nak selamatkan akidah rakyat dan tentera ketika itu, yang bagi menang ni bukan Khalid, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas pemerintah, memastikan rakyat ni sentiasa berada dalam dasar yang betul, jangan rosak akhlak, jangan rosak akidah mereka. Azan insya-Allah.
Allah Akbar, Allah Akbar. Allahumma rabb wassalat wasyarat. Baik, tuan-tuan sekalian, nak menutup dah ni. Kitab ni kata apa? Beliknya manusia. Dia tahu surga tu ada, kekal abadi, tapi masih tidak dapat mengawal diri dan seolah tak tahu jalan ke surga. Tuan-tuan, Allah sebut Suratul Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sebenarnya orang beriman dan beramal soleh, dia akan masuk surga Firdaus sebagai tempat tinggal dia. Lepas itu syarat tu ajalah. Jadi nak jaga orang beriman, amal soleh, tuan-tuan sekalian, bukan susah sangat. Kita ni manusia. Contoh, tuan-tuan sekalian. Baik, katakanlah kita hidup dapat nikmat free, tak kena bayar. Sihat badan, mata boleh tengok, telinga boleh dengar, boleh berjalan, malam kita tidur, kemudian Allah jaga nyawa kita, Masya Allah. Jadi kalau kita dapat tunaikan ibadat, sebenarnya Allah suruh kita, syukurlah aku jadi hamba yang taat pada Allah Subhanahu Taala. Jadi dah dapat maklumat itu, kenapa nak tinggal sembahyang? Sebab tu tuan, ada satu jenaka Ustaz Pak Sari kata apa? Siapa tak wajib sembahyang? Tuan Haji Ramli, siapa tak wajib sembahyang? Orang gila. Orang gila tak wajib sembahyang. Jadi formula apa? Orang gila tak wajib sembahyang, orang tak sembahyang orang gila. Berat juga tu. Jadi jangan bawa cerita pada orang, marah dia pada ustaz, tapi realitinya begitulah. Dah tuan, kita ni siuman nak surga, buat terbaik dan ingat janji Allah Taala untuk masuk surga, cari amalan-amalan yang baik untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan doakan saya besok sen operate mata sebelah kanan di Hospital Tunku Buah Rahimah. Dulu sebelah kiri, sebelah kanan pula tak. Sebab apa? Sebab dulu sebelah kiri saya tak sakit, nak buat lagi lah. Nasiblah dia tua-tua sihat ke tak sihat, wallahu a'lam. Saya punya harapan supaya dia lebih baik, boleh beli malam-malam bawa kereta untuk buat kuliah. Sekarang ni banyak tempat dibatalkan sebab tak boleh memandu malam. InsyaAllah doakan besok dia nak tukar kanta ke tukar selaput, wallahu tak faham sangat doktor punya peraturan, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah alamin hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat buat qabliah insya-Allah.